Hai Sairul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semua tulis kat chat Mana Ada Sairul tak nampak gambar pun? ada masalah mic kan? Oh, mic. Hmm. Okay, saya kena buka chat lah ni Hmm. Barang lama jangan dikenang Tan. Ambil barang baru Tan, jangan ambil bandel. Mana Tan? Tan hilang Kenapa kat saya Tan. pula yang kena buat? Ni Sairul, dia tulis barang lama jangan dikenang ni. Aduh. Okay, cuba tanya dalam grup, 7 orang ni nak masuk ke atau ada masalah? Kalau tak Biasanya- nak, kita mulakan. Biasanya dia orang masuk macam tengah-tengah kelas apa tu, mungkin ada yang baru masuk ke, yang baru okey ke. Oh, kalau macam tu jadi- kita sepatutnya kita start 11.30. Boleh je puan start terus kan. Sekejap. Cuba tanya dalam grup Naif. Okay. Lepas ni saya present. Sekejap. Amar baru masuk. Part 7. Muka stres je semua. Kenapa? Ha? Muka Banyak stres je assignment, Puan. semua. Ha? Tengah kalut dengan report. Banyak benda kena hantar? Report dah dekat-dekat waktu lah. Oh, sebab dah dekat. Kan? Itulah. Masa lambat tu Bukan, sekejap bagi satu report pesepa. Masa jauh tu tak buat kan? Relax je kan? Tak, dia tak juga macam saya kan. Saya dah cari awal tapi dia krik. Bila last tu dia macam itulah. Dia perangai sikit. Dia datang lebih sikit kalau lambat. Macam itulah. Baik. Saya faham tu ayat penyelamat. Tak, serius. Ada bukti tau share gitu. Okay, mind map semua buat sendiri kan? Buat puan. Tak buat mind map pun buat nota ringkas untuk diri kamu je lah. Okay? Buat obat je. Ni cuba buka gambar Fairul. Lama tak jumpa lah. Okey ke? Okey ke demo? Tekan dah saat ni. Tekan. Marilah kita rindu nak tengok set-set demo. Ruslan dia nak gelak-gelak Janganlah duduk kat pantai. Duduk kat pantai. Orang fikir kamu duduk kat pantai pula. Tu puan ada Fairul. Ada. Okay, ready Boleh puan. So hari ni 2.4. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan mikro? Setakat ni ada masalah? Do and don'ts ke apa ke? Okey kot puan. Mikroskop kena ingat ke buat? Bagaimana? Mikroskop kena ingat ke? Mikroskop. Kena ingat lah. Yang tu part-part dia akan tanya kondenser tu guna untuk apa, pentas, salam benda-benda basic macam PKA dulu. Oh gitu. Puan kan? Cara nak guna, nak simpan. Pengiraan bakteria tu ada kalau apa puan? Nanti Macam mana kelompok? pengiraan bakteria. Lupa lah ni mana. Oh yang tu nanti Samsul akan ajar. Kejap lagi dia bentang macam mana nak kira. Dia mula-mula dia tak tahu tapi lepas tu dia bagi tahu puan saya dah faham dah. Samsul tolong ajar boleh? Sekarang ke? Nak sekarang ke sementara tunggu kawan yang lain? Boleh? Boleh Samsul? Boleh. Kita orang ikut puan je. Okey. Saya cakap lah Contoh macam itu soalan puan. Kalau kita ada 1000 bakteria dalam satu koloni, masa regenerasi dia dalam 20 minit. Jadi dia bagi masa sejam, jadi berapa jumlah dia kan? Mana 1000, bakteria ni kita tahu dia belahan dia 2. Jadi dalam masa 20 minit yang pertama dia akan jadi 2000. Lepas tu 20 minit yang akan datang 2000 tu akan jadi 4000. Maknanya kena kira jumlah yang pada keadaan semasa lah. Maksudnya lepas yang belahan yang pertama tu dia dah ada 2000. Jadi bila yang 20 minit lagi dia akan jadi 4000. Lepas tu lagi 20 minit baki tu dia akan jadi 8000 sebab dah ada 4000. Faham tak? Sekejap, saya tulis. Okay.
Contohnya lah. Kita tak tahu nampak ke tak? Nampak ke tak? Tak. Tak nampak eh? Tak nampak pun. Dia macam darab 2 Ruben. Nak nampak tak kertas ni? Sekejap kami try pin pun. Tak. Boleh kot pun tapi tak berapa jelas. Oh sebab tulisan saya. Pen. Pen. Sekali lagi saya tulis. Sekejap Dia senang je, basic dia. Dia macam MLM lah. Okay. Nampak tak ni? Nampak kan? Nampak Okay. Nampak. Pada awal 0 minit. Okay. MINIT. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay. Semua tengok depan Tengok pandang. Okay. Soalan dia, pada awal eksperimen, dalam piring culture tu ada 1000 ekor. 1000 sel. Okay. Pada awalnya. So sekarang ni dia tanya, sila kirakan selepas 1 jam jika belahan dua-duanya atau masa pembiakan dia adalah 30 minit. Jelas tak? Pada awal ada 1000, kemudian belahan dua dia adalah setiap 30 minit dan kirakan selepas 1 jam ada berapa bilangan sel. Jelas tak? Okay, so pada awal 0 minit dia adalah 1000. Belahan dia 2 bermaksud daripada seekor jadi 2 ekor. 2 ekor jadi 4 ekor. Kenapa jadi macam tu? Sebab daripada 1000 belahan dia 2 bermaksud daripada 1 belah jadi 2. Okay, jelas? Okay, so sekarang ni daripada 1000 setelah 30 minit dia jadi 2000. Jelas tak? Okay, kemudian selepas 30 minit lagi dia jadi yang 1000 jadi 2000, 1000 ni jadi 2000. So ada berapa? 1, 2, 3, 4. So ada berapa ribu? 4000 pun. 4000 setelah 30 minit, 30 minit. So ada selepas 1 jam ada 4000. So konsep dia sama saja, berapa bilangan kuantiti dia bagi, kamu kira ikut konsep tu saja. Okay, ini dinamakan MLM. So boleh lepas ni boleh jadi leader untuk MLM punya ni lah, supervisor ke, diamond ke, star ke, golden. Okay, so jelas tak? Jelas Puan. Okay. Jelas Puan. Puan, ada yang request nak masuk. Ada Dia Puan, kalau untuk nak kira dia tu tak payah guna yang konsep guna log ke LN apa semua sebab tak payah. Tak payah. Sebab dalam nota Puan ada kan? Yang mana kiraan tu? Dalam nota Puan ada macam kiraan lain tu kan? Tak payah yang tu, tak payah. Cuma untuk tahu je lah. Itu pun sebenarnya untuk mencukupkan kamu je. Sebenarnya itu semua tak perlu pun. Itu godaan syaitan je tu. Sebab tu saya kata, bila Google Meet korang tanyalah buka nota tu, yang Puan kalau macam ni kena baca ke tak? Kena ingat ke tidak? Puan tahu kaedah je lah. Tahu Gana? kaedah. Kita tahu kaedah kuantifikasi je lah. Tak perlu tahu yang dalam dia tak payah. Biasa dia akan tanya berikan 3 cara kaedah untuk mengira. 3 tu lah, spektrofotometer, apa lagi? Membran filter. Lagi satu apa? Take count. Cuma hafal kaedah, tak perlu hafal dia punya detail apa ni? Tak payah. Sebab tu bila dalam kelas banyak saya akan bagi hint-hint lah. Kalau macam ni susah sikit untuk kamu tahulah. Itulah. Okay. jadi maksudnya kita kena buat selalu ke DM Puan. Bukan, nantilah tengoklah ada masa lagi kita buat. Tengok. Okay. So 3 orang lagi. Kita start lah. Puan, nak tanya. Untuk amali tu nanti kita perlukan lab coat ke Puan?
Macam sebelum ibu ni kamu dia kata apa? Kena beli ke tak? sebab macam senior itu orang kena ada kan. Biasanya yang kena ada tu penyelaras yang suruh. Kalau macam Oh. saya sebab kamu semua ni bukanlah kerja di dalam kecuali macam penyelaras dia yang ini semua kerja-kerja orang lab lah. Okay, so mari kita tengok dia punya. Tapi kenapa kamu kena belajar? Sebab ini nak memberitahu kamu, bila kamu tahu apa kerja orang lab, kamu akan tahu macam mana susahnya sampel tu nak culture, dan kalau kamu salah ambil sampel, maka result dia rosak lah. Jelas? Jelas. Wan, Okay. yang ni tak ada amali ke? Sedap. Ada. Biasanya memang ada. Okay. Tapi untuk kamu, sebab kamu tak perlu kerja di lab, kita takkan bagilah buat apa kamu nak buat benda-benda ni. Okay? So saya dah attach video, nanti kamu tengok Okay. Yang pertama kita akan tengok cara nak transfer culture tu. Okay? Alat-alat dia. First alat dia. Okay. Bila sebut learning outcome, yang inilah akan selalu soalan tanya. Peralatan. Kalau tengok tutorial pun soalan inilah yang ditanya. Yang pertama MCQ of course akan keluar. Yang kedua MCQ pun biasa keluar. So kalau soalan MCQ dia akan tanya antara berikut yang manakah akan digunakan. Kejap ada orang nak masuk. Okay, lagi seorang lagi. Okay, teruskan peralatan. Yang penting yang pertama untuk topik ni adalah peralatan. Jelas? Soalan MCQ, SEQ of course dia akan tanya. Okay, yang kedua, kita akan tengok apa itu aseptic teknik. Aseptic teknik. Yang ini bukan hanya sahaja teknik kultur digunakan, tetapi masa kamu ambil sampel air, sampel makanan, semua kena buat aseptic teknik. Maksudnya kamu tak boleh bagi mikroorganisma yang di luar masuk ke dalam sampel kamu. Contoh kamu ambil sampel air kan, masa kamu nak ikat bag tu kan, world bag tu, pernah belajar tak? Pernah PKA dulu. Masa PKA, siapa-siapa yang bekas PKA dia mesti tahulah. So masa tu tak boleh bercakap. Tak boleh nak, okay hari ni saya nak ambil sampel, air liur semua masuk dalam tu. Itu dipanggil aseptic teknik. Maksudnya kamu make sure kamu buat dengan bersih, dengan sterile supaya tidak ada bahan atau mikroorganisma luar masuk ke dalam kamu punya sampel. Okay, itu yang dipanggil aseptic teknik. So nanti kita tengok video tu. Okay, kemudian cara-cara kita nak inject bakteria, kita nak transfer daripada medium solid iaitu dari piring Petri, okay, ataupun semi solid, semi pepejal dan liquid. Kejap lagi tengok video. Dan akhir sekali yang nombor 4 ni, tulislah dekat nota kamu, biochemical test. Okay, yang pertama, ingat cukup sekadar dia punya senarai yang pertama. Contoh, apa dia? Triple sugar iron, ingat nama dia sahaja cukup. Indol test, methyl red test, catalase, coagulase. Cukup ingat senarai dia. Soalan SEQ dia akan tanya, berikan 3 ujian biokimia yang boleh dilakukan di makmal. Okay, semudah itu saja SEQ. Tetapi dalam MCQ dia boleh tanya apakah yang digunakan untuk, contoh coagulate test ni untuk apa, catalase test ni untuk apa. Okay, yang ini saya akan bagi tahulah. Kalau kamu tengok tutorial, soalan itulah yang akan diulang. Okay, ada nak tanya?
Okay, Puan, okay. Okay So, mari kita pergi kepada peralatan menginokulasi. Ni bahasa Melayu lah. Okay. So, yang pertama seperti biasa, nanti kita tengok video, dia akan ulang balik yang ni. Okay, yang ini dipanggil wire loop. Wire loop. Kenapa? Dia ada loop. Kenapa mesti ada loop dekat sini? Sebab dia akan transfer. Kalau yang berair, dia akan berlaku regangan fizik. Apa kita panggil? Fizik usia membesar lah Puan. Air tu dia akan duduk dekat ni kan. Duduk dekat loop tu. Dekat gegelung tu. Okay. So sebab itu dia ada loop kat sini. Gelung. Okay. Wire loop. Inokulasi ni apa benda, Puan? Inokulasi tu maksudnya dia inoculate. Dia biarkan. Dia transferkan. Jap. Mari kita tengok video dulu. Ni anak saya punya soalan ni. Nampak ke tak nampak? Belum. Okey. Sekejap. Stop. Saya tunjuk yang ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Sudah. Kenapa dia tak mau ni? Inokulasi tu dia maksud dia Allah, bahasa dia apa dia transferkan. Awak tak mau pula. Tak mau. Tak mau pula. Okey. Okeylah, bahasa dia senang kata alat-alat yang digunakan untuk memindahkan mikroorganisma daripada tempat membiak dia atau media kutu dia kepada tempat yang nak dibiakkan tu. Jelas? Jelas, Puan. Okey. So, yang pertama dia tadi macam vaksin ke Puan? Vaksin? Dia macam vaksin ke inokulasi tu? Bukan. Kata dia adalah proses ataupun prosedur pemindahan daripada sampel yang kita ambil. Contoh kita ambil sampel najis, dari najis tu daripada najis tu kita nak transfer kepada perumah dia di dalam makmal, iaitu media kutu, itu dipanggil menginokulasi. Okay? Sebab saya Google lain tak dikeluar Puan, Google tak boleh pakai dah. Bukan, dia ayat dia tinggi dewa sangat. Ini bahasa kanak-kanak lah untuk kamu. Jelas So ayat nak memindahkan dia adalah wire loop, straight loop, iaitu biasa akan digunakan lah. Ni ada gambar ni dekat bawah ni. Okay, kemudian penunu Bunsen. Kenapa penunu Bunsen ini diperlukan? Sebab untuk aseptic teknik. Kita akan bakar wire loop. Steril. Sterilkan dia. Okay. Puan, saya nak tanya. Penuhu Bunsen, bukan penuhu Bunsen ke Puan? Penunu Bunsen? Penunu Bunsen lah. Penunu. Oh, bukan penuhu. Bukan, penunggu. Penuhu. Sebab selalu saya jumpa penuhu. Bukan, penunu Bunsen. Penunu Emma. Penunu. Bunsen benar. Tak tahulah kalau 2021 ni namanya apa tadi? Okay. Penunggu. Kalau tak silap dari saya belajar dulu memang penuh. Tak, daripada sekolah-sekolah dulu pun penuh. Saya macam pelik jumpa penuh. Dulu masa kami sekolah penunu Emma. Kau sekolah mana Emma? Cuba kami penunu. Emma cuba type dekat chat tu. Emma sekolah memandu je. Cubit Kang. Tak, sebab biasa jumpa ni penuh. Sekejap. Penunu lah Emma. Betul, orang Sabah pun guna penunu Bunsen ni. Belotot macam okey. Ni orang Sabah lagi pelotot macam. Ni bukan penuh ke? Bunsen benar. Penuhu. Tak, saya guna penunu. Penuhu. Memang penunu lah. Penghulu apa pula. Okey. Kalau macam tu Puan, nanti kalau saya ikut saya lupa, saya guna je lah Bunsen benar, senang boleh Bunsen benar. Boleh. Okey.
Jangan tulis Tamil sudah lah. Tanah dia tahu nanti. Okey. Okey, kemudian tabung uji, media kutu, slide, film Patrick. Okey. Star kat sini, Puan. memang peralatan ni dia akan tanya. Slide Puan memang tak ada ke Puan? Apa dia ulang? Slide Puan memang tak ada ke? Tak keluar? Puan tutup tadi kan masa Puan nak buka video tu. Oh, minta maaf. Sekejap. Minta maaf. Cancel. Okey. Tabung uji, media kutu, slide, film Petri, spesimen. Okey, soalan ini MCQ, SEQ akan ditanya. Ada nak tanya? Jelas? Jelas Puan. Okey. Boleh Puan nak tanya. Ada tanya pasal fungsi ke untuk peralatan Tak ada. Tak ada Lukis Puan? Kalau lukis Puan? Tak ada. Lukis. Soalan hantar dah. Saya akan tanya 7 Puan? Tak jugalah. Dia minta 3 ke, 5 ke, 7 ke, apa-apalah. Biasa tak adalah banyak sangat. Biasanya 3 kan Puan? Kalau selalu dalam exam MCQ ni lah wire loop, straight loop, wire loop, straight loop. Sebab inilah alat digunakan untuk memindahkan. Okay. Hai, macam susah je korang ni, senang je kot. Okay, yang kedua. Teknik aseptik. Yang ini dia boleh tanya definisi maksud teknik aseptik. Tadi saya dah bagi tahu untuk menjamin bahan tersebut daripada pencemaran mikroorganisma lain lah. Okay, sebab tu kita bakar. Ambil wire loop tadi, straight wire ni untuk elakkan. Kenapa kita bakar? Sebab nak elakkan bakteria lain hinggap pada wire tadi. Okay? Jelas tak teknik aseptik? Lepas tu cara lain selain bakar ni, pakai mask, pakai glove, tidak bercakap. Permukaan kena ni dengan alkohol. Sebab andai kata dia tanya. Okay, seterusnya cara nak kutu dia. Okay, sama ada daripada pepejal atau solid lah. Okay, kalau dari piring Petri ni, Petri dish ni, cara dia kita letak dan kita letak satu tempat. Okay, kemudian kita zigzag-zigzagkan dia. Okay, yang ini kita akan tengok dalam video lah. Kenapa kita zigzag-zigzag? Macam kita sapu roti lah. Bila sini kawasan yang paling tebal, nampak tak nombor 1 paling tebal? Nampak. Okay, kamu ambil peanut butter kan, kamu letak dekat sini nombor 1 kan paling banyak. Okay, kemudian kamu pun sapu lagi, sehinggalah dia dapat satu kawasan yang paling nipis. So kat situlah nanti kita akan ambil sampel. Puan nak tanya. Untuk urutan tu memang kena ikut 1, 2, 3, 4 tu, tak boleh macam kita buat rata terus ke? Memang kena ikut arah tu Ya, kalau untuk orang lab memang inilah caranya. Sebab kalau kita buat merata, kita tak tahu mana kita sapu. Sebab kenapa? Benda tu tak nampak. Jelas tak? Tak nampak. Masa kita sapu tu kita tak nampak. So kita kena rotate piring tu 1, 2, 3, 4. So yang tengah-tengah tu lah yang paling nipis. Baik. Okay? Maksudnya dia perlu ambil kawasan yang paling nipis lah kan Puan? Ya, betul. Kita nak isolatekan dia. So kita akan ambil yang tu baru kita tahu dia tu gram apa. Gram positif ke negatif. Okay? Yang ini Puan, yang ni selalu masuk dalam SEQ tak? Tak ada. Cara Tak ada. Ini untuk kamu faham saja. Tak ada Sebab ini kamu hanya nice to know saja untuk kamu belajar. Okay? Okay. Seterusnya media berselup. Okay. Yang ini dia semi pepejal. So kita akan tikam. Ambil wire, straight wire tadi, kita akan tikam dia masuk ke dalam. Okay? Tikam. Tikam tahu tak? Bukan tikam nombor ekor tu. Ambil tabung uji tu, kita akan tikam dia ke dalam. Kita akan cucuk. Nanti kita tengok dalam video.
So kat situ kalau dia semi solid, kita akan boleh nampak dia macam jet yang bergerak kat sini. So bila kita tahu dia bergerak, bermaksud dia adalah motar. Jelas tak? Halo? Jelas bang, jelas. Okay. Kenapa kita nak tahu dia motar tak motar? Sebab kita nak cari sama ada kalau daripada najis tu adakah dia, jika dia motar maksudnya dia adalah boleh menyebabkan penyakit bawaan air dan makanan sebab dia motar. So kat situ semua yang kita buat ni dekat lab, kita nak tentukan dia gram apa, motar ke tidak. So barulah in the end kita baru tahu dia, oh yang ini E. coli, oh yang ini adalah Salmonella typhi. Jelas? Jelas bang. Okay. Kita tak boleh lah semua orang cirit-birit, oh okey ni yang dia ni mesti confirm typhoid, dia ni mesti E. coli, tak boleh. So kita kena masuk dalam lab, kita kaji macam ni baru kita tahu dia tu penyakit apa. Okay, so macam ni lah kita masuk dan kita tikam. Juga kita akan buat zigzag. So nanti bila kita incubatekan dia, masukkan dia di dalam tempat peti macam fridge tu, kita masukkan dia dalam 24 jam, dia akan tumbuh lah. Okay, so yang ini dalam cecair lah, cecair. So just kita masukkan dalam medium air lah, berair. Okay. Habis. Part yang kedua. Yang pertama peralatan, yang kedua cara kita nak transfer dia daripada media pepejal, semi solid dan solid. Betul? Pepejal, semi solid dan cecair. Okay. Ada nak tanya? Okay bang, faham. Okay. So yang terakhir adalah ujian biokimia. Okay, kenapa kita nak buat ujian biokimia pun sama. Macam kita buat ujian dekat kamu, kenapa kita buat ujian PAS, PPS? Sebab kita nak tahu sejauh mana kamu punya tahap. Sama juga dengan bakteria atau mikroorganisma ni kita buat. Ada orang tanya ke? Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okay. Kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak tengok dia punya aktiviti. Apakah yang dikeluarkan? Kalau dia keluarkan oksigen, apa yang berlaku? Kalau dia keluarkan asid, apa yang berlaku? Okay, yang pertama bila sebut ujian biokimia, SEQ soalan ditanya berikan 3, 4, 5. Okay, ujian biokimia yang boleh dilakukan di dalam makmal. So, kamu boleh cakap ujian fermentasi gula, senaraikan je lah. Triple sugar iron, ujian indol. Indol bukan inol. Inol tu yang goyang goyang tu. Okay, jangan salah pula. Indol. Okay. Tak kenal. Samsul kenal Samsul. Dia masuk kelas dangdut tu. Tak kenal. Okay, ujian metil merah. Dia tu puan. Okay, ujian metil merah nama lain dia ujian Voges Procawel. Ini dia punya nama lain lah. Okay. Kemudian ujian K-telis. Yang ini selalu tanya dalam MCQ. Star dekat situ. Okay, ujian K-telis ni untuk apa? Untuk bezakan Staphylococcus dan Streptococcus. So, K-telis untuk bezakan Staphylococcus dan Streptococcus. Soalan ini selalu ditanya di MCQ. Okay, kemudian ujian oksidase. Dan yang terakhir adalah ujian koagulis. Okey, ni juga selalu ditanya MCQ. Ujian koagulis untuk membezakan Streptococcus aureus dan Streptococcus epidermidis serta subprophyticus. Okey, dua ni star MCQ, ni juga MCQ. Okey, yang lain dia akan minta senaraikan. Okay. Masih ada orang ke? Ada. Okay dah. Habis dah. Kelas kita dah habis. Okay. So sekarang ni kita buat ulang kaji. Puan. Ya. Kan yang unit 2.3 tu amali. Ada masuk exam ke selalunya kalau yang amali punya? Dia soalan ada. Tapi soalan ada. Ada, mesti ada. Kalau tidak kenapa dia buat amali kan? Ada.
Ospi tak ada sebenarnya pun kan? Amali. Ospi kamu tak ada? Kiranya buat kalau yang amali tu masuk exam lagi dan kena buat lab report lagi lah. Lab report tak apa, nanti saya bagi satu kertas, nanti kamu isi je barang dalam tu. Okay, tak Puan. payah buat lab report yang macam biasa-biasa kena buat lah. Puan, Yang sains sekali. Tengok keadaan nanti. Tengok hari kejadian nanti. Puan nak tanya, Boleh. Microbe ni ada report-report macam sebelum-sebelum ni ke? Tak ada Puan Amani, tu bahagian Puan Amani PPKP ada. Korang ada report, satu report. Iaitu itu kebanyakannya terserah kepada cikgu PPKP lah. Macam kalau saya sampel-sampel je. Okay, so yang pertama setakat ni habis dah, topik kita dah habis dah. Okay, so saya nak kamu hafal slot yang pertama, berikan 5 peralatan untuk menginokulasi. Senaraikan sekarang. Wire loop, penunuh Bunsen, Berhuji, petri dish, media culture. Hafal. wire loop, or straight loop. Apa lagi? Sama. Penuh Bunsen. Okay. Burner. Okay, sila senaraikan ambil soalan saya tu. Okay, seterusnya soalannya adalah yang cara pemindahan tu tak penting sangat. So je. Okay, berikan 5 ujian biokimia. Dia ada 7. Indol test, metil rate, Apa tu? Apa lagi? Metil. Coagulase, Catalase, Coagulase. Oxidase. Senang kan? Yes, Okay. Okay, Tengok nota boleh senang lah. kan? Boleh lah Okay, done. We are done. Okay, mari kita pergi kepada tutorial. Are you ready? Kena rehat? Boleh Puan, teruskan. Boleh Okay. Puan. Boleh rehat ke apa tu? Boleh teruskan. Okay. Ready? And the 1, and the 2, and the 3. Katalis. Katalis ke koagulis tu? Bukan katalis. Katalis. A jawapannya. Okay, seperti yang saya kata, soalan ni ulang-ulang, benda yang sama. So, soalan MCQ dia akan tanya lebih detail sedikit, tapi dia akan menjurus kepada catalase dan coagulase. Okay, so yang nak membezakan Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis atau Staphylococcus Coagulase Puan. saprophyticus adalah jawapannya adalah C. jawapannya adalah ujian coagulase. Okay? Salah baca. Okay? Dah. Boleh pergi yang kedua? Boleh. Coagulase. D. Jawapan dia D. D jawapannya. Okay? Yang ni lah soalan pusing-pusing yang ini. Dia akan tukar. Dia akan sama ada wire loop. Okay? Kemudian dia akan letak bika. Dia akan letak penunuh Bunsen. Dia akan duduk, dia tukar-tukar yang itu je lah. Okay, jelas So jawapan yang paling afdal adalah D lah, straight wire. Okay, atau wire loop. Okay, soalan 3. B. Aseptic. B. Jawapannya adalah aseptic. Okay. Mengendalikan spesimen yang selamat. Maksudnya spesimen tu bukan selamat daripada polis ke apa ke. Selamat daripada pencemaran luar lah. Okay. Seterusnya, yang terakhir. Sila buat sekarang. Dah buat dah tadi kan? Dah buat dah. Satu, catalase. Satu, apa ujian dia? Catalase. Ni jangan tertukar catalase ke coagulate. Coagulate ke catalase. Kalau strap dengan strap, jawapan dia adalah catalase. Strap, catalase. Strap, catalase. Tapi kalau kedua-duanya strap, dia adalah coagulase. Okay? So nombor 2 dah buat, nombor 3 pun dah buat. Siap, we are done.
Susah ke senang topik ni? Senang. Alah, ni tak lagi. Senang sebab tengah nota kan. Apa dia? Senang sebab tengah nota kalau masa exam. Sebab itulah kena buat tutorial. Saya bagi tu, lepas baca buat, lepas baca buat. Pandailah dia. Ini baca, tak baca. Baca, tak baca, tak buat. Macam mana nak pandai? Hai Boni. Hai Boni, jangan serius sangat. Okay. Ada nak tanya? Habis dah? Exam online okey puan? Nak suruh buat exam online ke? Mana? Tak, dia cakap kalau exam online okey. Memanglah semua kan. Korang tak tahulah macam mana. Kalau korang balik ke sini macam mana. Alah pandai-pandai lah. Kita orang macam exam hari tu, sebelum exam tu pun memang kita orang discuss tau buat buat study group semua. Ingat buat strategi. Kau cari ni, aku cari ni. Masa exam discuss tak? Tadi pula tadi. Kita orang memang study. Tak apa, saya faham. Acah-acah kan. Kena betul. Sabar je lah. Okey, dah habis dah topik kita? Okey, sekarang ni sesi pertanyaan. Kalau ada topik-topik lepas yang nak tanya, kalau tak ada kita boleh dismiss. Strategi pun boleh. Boleh lah, pandai-pandai lah kau Farizwan. Saya okey je, korang nak hidup kan? Dominic dah bye-bye dah. Sial kat dia, mesti line tak okey. Siapa tu? Apa nama dia? Yang duduk tepi dom tu. Apa nama? Mac. Mac. Mana Mac? Tak nampak pun muka Mac. Dia dah pergi Korea dah, Mac. Mac Actor. Mana Mac? Mac tak ada. Mac ada Mac. Dom ada lagi. Okay, ada nak tanya? Tak ada? Semua Tu ada dekat chat tu kan? dekat chat. Okay, soalannya apa? Tu tahu Fakirah tanya apa tu? Nama typing tu. Tak ada soalan kat saya. Tak ada. Okay, sorry. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita boleh dismiss lah kecuali kalau ada orang yang nak bercakap Google Meet dengan saya sekarang, saya boleh layan lah sekarang. Tekla. Kira macam kalau untuk yang topik 1.2 tu, kiranya yang dia punya graf apa semua dengan dia punya dia punya explanation semua tu penting ke tak? Penting. Biasa dia akan minta sila lukis, label dan terangkan. Terangkan maksudnya kalau lag, okey macam mana nak ingat dia ada 4 step kan? So yang pertama lag, lock. Lock, pegun dengan fasa kematian death phase. Pegun dan fasa kematian. So macam mana kita nak ingat yang mana lag? Lag ke lock? Lag ke lag? Lag, lock. Siapa yang dulu? Ingat A, B, C, D, E, F, G. A dulu. A, B, C, D, E. Okey, lag dulu. Baru lock. Okey Boni. Bye-bye Boni. Kalau tak tahu WhatsApp Baik Puan. Boleh. Siapa nak live pun tak apa. Saya pun faham keadaan korang. Puan, nak tanya Puan. Ya Chan. Tentang yang pewarnaan Zell Nielsen tu, kenapa dia perlu dibakar kan? Perlu dibakar? Bakar bahagian mana? Kan kita letak dekat macam piring yang kita nak tengok dekat mikroskop tu. And then kat bawah tu dia perlu bakar. Maksudnya salai kan? Dia bukan bakar. Maksudnya kita ambil tu, kita nak tetapkan sampel tu kalau dia basah, macam mana kita nak warna. Jadi bila kita dah spread dia atas slide, kita bakar dia, layurkan. Bukan bakar, kalau bakar dia terbakar. Kita layurkan supaya dia kering. Bila dia kering, dia tetap dekat slide. Jadi dia tak jatuh bila kita warnakan. Jelas tak Tan? Okay, jelaskan. Okay, nak tetapkan sampel sahaja. Okay. Sebab kalau basah memang hilang lah. Sama macam kamu basuh baju, kamu buat tie dye, lepas kamu warna celup terus kamu basuh. Memang hilang lah warna tu. Okay. Lagi soalan kalau ada? Nak hafal apa? Fatimah,
Yang like lock tadi tu hafal dia punya nama, 4 nama, lepas tu lukis, lepas tu dia punya penyataan sedikit-sedikit. Kalau like tu menyesuaikan diri, adaptasi yang pertama. Kalau lock dia membiak dengan banyak. Betul. Kemudian yang pegun, dalam keadaan pegun dia adalah endospora ataupun kadar kematian dengan kadar pembiakan adalah sama. Dan bila kematian lebih banyak daripada pertumbuhan. Kerana apa? Nutrien dah tak ada. Okay, ingat yang itu pun boleh keluar SEQ. MCQ apatah lagi. Okay, soalan daripada Sairul. Sairul, WHO safe code tu kena hafal ke? Yang itu benda yang common sense. Jangan merokok, jangan bergurau, jangan bawa orang luar, jangan make up, macam tu lah. Kalau ada tumpahan, bersihkan terus. Iaitu benda yang common sense. Tak susah yang tu, tak payah hafal pun tak apa. Okay, yang kedua soalan Amar, dia tanya macam mana nak berkomunikasi kalau tak boleh bercakap. Biasanya bila kita buat kerja, sebelum tu kita dah interaksi kan. Lepas tu kau dah tahu dah kerja kau apa. Kau ambil sampel ni, aku ambil sampel ni. Buat je lah, tak adalah nak bergurau senda. Itulah maksudnya. Tak adalah nak tanya, hari ni kan aku nak buat sampel A tau. Kau buat A. Lepas tu buatlah. Okay, janganlah bercakap. Pakai mask. Okay. Amar okey Amar? Sairul? Puan, Ya. untuk yang unit 1.1 tu yang kedudukan normal flora pada manusia tu wajib hafal ke semua? Okey. Senang saja. Kamu ingat tempat yang tak sepatut ada adalah seperti otak, darah dan lagi satu apa dia? Otak, darah. 3 tu jangan ada. Otak tak boleh ada dalam darah tak boleh ada sebab tu kalau orang kata bakteremia di dalam darah tu tak sepatutnya ada. Okay, bakteria tidak boleh ada dalam darah. Itu bukan tempat dia. Lagi satu otak. Kat mana yang Perut Puan. Dalam perut. dalam perut. 3 tu tak boleh ada. Saraf tak boleh ada. Yang lain sepatutnya adalah mulut, vagina, kulit. Tu semua kena adalah normal flora. Okay? Tak payah hafal semua sekali. Hafal yang tak sepatutnya ada je. Okay, iaitu soalan yang selalu ulang. Biasa soalan yang akan keluar otak lah. Otak, darah. Tak sepatutnya ada. Saraf tak sepatutnya ada. Okay? Kalau kumpulan yang klasifikasi mikroorganisma berisiko tu pun, yang kumpulan risiko. Yang itu penting kumpulan risiko 1, 2, 3 dengan 4. Kenapa? Sebab dalam lab juga ada 4 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau tahap 4 itu yang macam dalam video. Kamu tengok balik video yang saya attach. Yang 4 tu lah yang pakai baju macam bulan tu. Maksudnya kumpulan risiko 4 yang paling berbahaya. So kalau benda-benda macam kita panggil apa ni? COVID ni, dia akan masuk ke lab nombor 4 ataupun kumpulan risiko 4. Jelas tak? Jelas Puan. Bila kamu ambil sampel, sebab itulah kebanyakan mereka pakai baju macam pergi bulan tu. Sebab dia adalah kumpulan risiko 1. Saya ulang suara. Kumpulan risiko 1 hingga 4. Kumpulan mikroorganisma ni ada daripada 1 hingga 4. Sebab apa 1 hingga 4? Sebab lab juga ada daripada tahap 1 sampai 4. Makmal juga ada daripada tahap 1 sampai 4. Okay, so sama je. Kalau 1 tu rendah, maksudnya lab pun macam lab kat sekolah, dekat college kamu. Tapi kalau 4, dia paling berbahaya, jadi dia punya lab juga sangat menitik beratkan PPE. Sebab tu kamu akan pakai berlapis-lapis dan macam orang pergi bulan. Okay, nanti saya nak kamu tengok video tu lah. Okay, so hafal kumpulan risiko 1, 2, 3 dengan 4. Lepas tu tengok dia punya tutorial
ulang-ulang dia akan pusing yang itu. Dia akan tanya kumpulan 1 ini apa mikroorganisma dia. Kumpulan 2 ni berbahaya kepada orang awam atau orang lab. Okay? Sebab tu bila kamu ambil sampel COVID, kamu PPKP, mana boleh pakai macam ni? Kamu kena pakai PPE. Sebab itu kamu kena tahu risiko apa dan apa langkah keselamatan yang perlu kamu buat. Okay, jelas Jelas Puan. Jelas Puan. Lagi soalan kalau ada? Okey, Sairul tanya, tak pernah masuk lab. Okey, nanti kita masuk lab lah. Alah, lab kita pun biasa-biasa je Ahmad. Nanti masuk dekat PPD ni insya. Apa yang ada dalam lab? Alah, Dalam lab kita semua tak canggih sangat. Tapi kalau pergi makmal kesihatan awam tu sangat canggih lah. Tapi sekarang ni COVID tak boleh masuk. Okay, ada alat-alat biasa je. Tak pernah masuk SEM 1 pun tak pernah masuk Oh, pernah okay. masuk yang anak Satu kamu kencak je puan, lepas tu balik PKP puan. Alah, tak apalah. Nanti PKD nanti belajar lah. Okay. Sairul tanya ramuan bahan media kutu. Ramuan Ramuan tak payah. Puan, sumbangan normal flora tu kena ke? Nak bagi tahu normal flora tu sumbangan dia tak payahlah hafal beria. Maksudnya dia baik tapi dia akan jadi tidak baik jika imuniti badan kamu rendah. Saya ulang suara, normal flora ini dia baik pada asalnya kerana dia menjaga tubuh badan kamu. Tetapi dia akan jadi jahat, maksudnya dia akan menyebabkan kamu sakit jika imuniti badan kamu rendah. Dia jaga badan tu dari segi apa puan Maksudnya kamu waktu tu demam, kamu ada penyakit AIDS, bukan kamulah orang lain. Okay, waktu tu imuniti badan kamu lemah. So dia akan overcome. Tak puan cakap tadi dia baik bila dia jaga badan kita tu, jaga daripada segi apa Contoh, kalau dia duduk dekat mulut kamu, okay, bakteria inilah yang akan menjaga gigi kamu, gusi kamu. Dia sebenarnya ada, sejak kamu lahir dia sudah ada di kulit. Okay, bila dia duduk di kulit, dia akan bunuh bakteria yang masuk ke kulit kamu. Contoh, tiba-tiba dia datang, bakteria yang ada kat sini dia akan melawan dulu. Tapi kalau dia kalah, itu yang kamu kena jerawat. Jelas tak? Saya ulang suara, di kulit kamu ada bakteria, baik, normal flora. Tapi tiba-tiba datang bakteria lain, diorang akan bergaduh dulu, gocoh dulu ni. Tapi kalau yang ini mati, yang itulah kamu kena jerawat. So kamu faham tak? Kat situ pentingnya kamu jaga kebersihan muka. Ada orang dia seminggu tak cuci muka. Bila kulit muka berminyak, bakteria senang melekat. So bila melekat, itu yang kena jerawat. Okay? Tapi puan, kita buat skincare tapi skin doesn't care. Iaitu ada dipengaruhi faktor-faktor lain seperti imuniti badan, hormon. Iaitu kena tahu. Pemakanan. Saya faham maksud kamu, saya faham. Okay. Sebab tu orang kata rezeki masing-masing lah. Ada muka cantik, ada muka tak cantik. Pakai mask. Betul. Pakai bahan. Tak apa, yang penting hati kamu baik. Itu je saya cakap. Muka tak cantik tak apa. Okay? Tapi hati kena baik. Okay, lagi soalan? Muka, pencuci muka kena pau. Nasib kau lah saya. Siapa yang pau kau tu? Kena rembat dekat selama. Kena curi pencuci muka dia. Sairul, ramuan bahan media kutu tu tak berapa penting sangat tetapi kena hafal 1 sampai 6. Saya ulang suara, media kutur ada 1 sampai 6. Media asas, basal media. Ingat, kemudian media dipekaya, media penggaya, media pembeza, media pemilih dan yang terakhir media pengangkut. Yang nombor 6 tu sangat penting, media pengangkut kamu kena tahu definisi. Soalan SEQ suka ditanya, berikan definisi bagi media pengangkut. Tolonglah hafal yang tu. Okay?
Puan, kalau untuk suhu tu Puan, yang psychrophilic, apa semua tu, perlu hafal Thermophilic. Hafal nama-nama tu. Thermophilic dalam panas. Range suhu dia kena hafal ke Puan? Suhu dia juga ditanya MCQ. Julat suhu dia kena hafal ke? Kurang lebih lah. Kalau kamu nampak dia dalam suhu 0 sampai 4 itu psychrophilic lah tu. Thermophilic dalam 35 ke 40. Kalau sederhana kita panggil apa? Ingat. Mesophilic. Sederhana mesophilic, sejuk psychrophilic, panas thermophilic. Hafal yang itu, iaitu dia akan ulang-ulang yang itu sahaja. So sebab tu bila buat perteminda yang benda tak penting tu tak payah masuk. Okay? Tak payah Khairul. Pepton, meat extract tak payah yang tu. Semua kita tahu pepton, daging kenapa kita perlukan ramuan seperti daging? Sebab bila kita inokulasikan dia dalam media kutu, kalau dia ada daging dalam tu, bila kita transfer dia dalam media kutu tu, bakteria tu akan rasa, wow, aku berada di dalam manusia. Kan? Dia ingat dia macam, sedap ni ada daging, ada darah. Okay, padahal dia telah tertipu. Dia hanya duduk di makmal sahaja dan hanya duduk di media kutu. Okay, sebab tu kita letak coklat. Kenapa bakteria suka coklat? Sebab tu gigi kamu rosak bila makan coklat. Betul tak? Kamu makan coklat, tak gosok gigi. Bakteria akan duduk dan hinggap dan akan rosakkan sebab bakteria suka coklat. Alah, saya pun suka. Siapa tak suka coklat? Okay. Apa lagi? Nama contoh macam tutorial. XLD juga dikenali sebagai media pemilih ke, media pembeza ke. So kalau nak senang, buat tutorial saya, kemudian hafallah soalan-soalan kat situ. Okay, kalau dah tak boleh nak baca nota. Jelas tak? Buat soalan, hafal yang tu dulu. Kalau pening sangat banyak benda nak ingat kan. Confirm masuk pun Tak adalah confirm masuk, tapi dia akan pusing-pusing yang itu. Okay, tak apa, nanti seminggu ke 2 minggu sebelum exam saya bagi kuis berasap. Pandai-pandai lah korang, baca tengok soalan tu, sedut-sedut lah. Macam hari tu Puan, 80 soalan. Kurang lebih lah. Betul lah, 100 tu memang. Korang ni saya tahu style korang tak boleh baca. Kalau korang baca korang tak ingat kan. Banyak makan semut. Favorite makan semut kan. Semut goreng, semut bersalut, semut bertepung. So korang kena buat daripada soalan. Ambil tutorial nanti. Dari tutorial cari nota. Ada lagi? Kalau rasa terlupa, macam sekarang ni tengah blur kan. Malah nak fikir pun sama. Saya tahu tu muka semua boring je. Aku tumbuk kan. Okay. Tulis dekat atas kertas. WhatsApp kat saya. Kalau maulah. Kalau tak mau tak apa. Kenapa nama Zaiham, muka Dayang. Macam mana macam satu rumah ke? Zaiham dengan Dayang satu rumah ke? Jauh. Tak tahu kenapa ni. Internet ban tu. Okay. Saya nampak kola kat Zaiham. Okay, Zaiham dah keluar balik. Okay, duduk gemar ni Zaiham Okay. Okay. Okay, ada nak tanya soalan lagi? Tak ada? Tak ada lah kot. Okay, kalau tak ada, kita boleh buat. Puan, ada. Masa dekat soalan tutorial Puan, ada tanya pasal function 3 function mikroskop tu. Tapi dekat nota tak ada. Memanglah saya suruh kamu cari. Senang je. Kalau stereo untuk melihat benda yang besar seperti serangga, nyamuk, tikus. Bulu tikus tu takkanlah korang, kan kamu sikat bulu tikus nak tengok kutu, takkan kamu nak letak bawah mikroskop cahaya, mana cerelus tikus tu. Jadi kita guna mikroskop stereo. Mikroskop stereo digunakan untuk melihat serangga yang besar seperti lipas, nyamuk, lagi apa? Lilatin, lalat. Itu guna stereo. Kalau majmuk, kita tengok semua mikroskop kecuali virus.
Kalau elektron digunakan untuk melihat semua mikroorganisma masuk dalam Majmuk tu air. cahaya pun eh? Ha? Majmuk tu cahaya kan? Ya, betul. Kau lupa Samsul. Tu. Lupa dah. Tahulah duduk dekat negara China tu. Yang balik COVID juga. Kau kat Wuhan ke kat mana ke? Kat rumah pun. Kat rumah. Puan, Okay, lagi? untuk term kali ni, yang Osman C tu perlu hafal balik ke Puan? Osman C standard. Soalan biasa dia akan tanya, berikan antara berikut manakah persekitaran yang sesuai untuk bakteria hidup? Kering dan berpasir. Panas dan lembap. Panas dan lembap macam mana tu? Kering dan macam tu, gelap dan lembap. Basic lah, soalan basic macam tu. Memang akan masuk lah Puan? Akan masuk. Kiranya kalau yang Tapi dia akan gelap. lah. By common sense je lah, kan tak payah hafal lebih-lebih kan Puan. Common sense je lah benda tu kan. Tapi kena ingat mesofilik, termofilik, acidofilik. Yang filik tu semua kena ingat. Dia akan tanya aerob tolerant. Okay. Yang itu tak ada siapa boleh bantulah. Kalau online bolehlah tanya kawan sebelah. Okay. Kalau online video call tak boleh tanya ni. Taklah, saya dah saja gurau. Okay. Ada lagi? Ziana nak tanya Zona. Ziana berangan Ziana fikir apa tu? Kau tengah chatting ke apa tu? Ziana. Tak ada. Ziana nak tanya apa? Tengok slide. Anis tanya apa Anis? Anis tidur ke tu? Tak ada. Okey, baik. Zaili tanya apa? Okey. Mic tutup tu Zaili. Zaili problem tu. Okey. Sairul saya baru nampak muka Sairul. Sihat tu. Mana Sairul? Sekejap je nampak muka dia. Lepas tu tak nampak dah. Sihat dia. Makan banyak Happy duduk sana Makanan banyak Banyak main basikal tu kan? Banyak main basikal tu. Banyak main basikal. Tapi nampak muka gebu tu. Apa rahsia tu? Oh, saya tahu. Makan ni apa? Apa yang duduk dekat laut tu? Rumpai laut kan? Apa? Muka banyak kolagen tu. Bahagia tu Puan. Apa dia? Apa Puan? Bahagia. Sebab tu gebu. Oh, latuk. Okey. Rahsia filter. Wow. Okey, tak ada dah? Tak ada dah Puan. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akhiri kelas kita lah hari ini. So kalau ada zikir lain, kita akan buat lagi. Tapi kelas ni akan seterusnya ada pada 25 Mac. Kan? Betul tak? Naif? Mana Naif? Naif tidur agaknya. Mana saka aku ni? Naif! Tidur rasa dia. Okay? So, itu saja. Anda boleh keluar sekiranya anda ada nak. Ada Next kelas kita bila Naif? 25 kan? So 25 dah. 25 Puan. Betul. Okey. Okey, jumpa nanti kalau ada lagi. Kalau anda tak ada apa-apa, anda boleh live meeting. Yang mana nak tanya saya secara private boleh tanyalah. Okey. Baik Puan. Terima Take care kasih semua. Puan. Bye. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Salam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Dengar suara anak-anak. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Thank you Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.